warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yuhdihillah fala mudhillalah wa man yudlilillah fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Saudara penuntun yang dirahmati Allah, tidak ada siapa yang dapat menafikan bahawa di antara jalan-jalan manusia mencapai kebahagiaan itu adalah melalui perkahwinan. Tidak ada siapa juga dapat menafikan ramai orang yang sangat tercabar dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lalui. Kalaulah benda itu mudah, takkanlah Rasulullah SAW menganggap perkahwinan itu pahalanya umpama berjihad, berperang, mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang wanita datang mengadu, dia kata, ya Rasulullah, kami orang perempuan yang rugi. Orang lelaki seronok lah, boleh perang, dah mati dapat pahala syahid, kalau menang boleh harta rampasan. Kami Rasulullah dapat apa? Baginda menjawab, kabarkan kepada semua teman-teman kamu. Bukan untuk kamu seorang ni, kabarkan pada teman-teman. Seorang wanita kalau dia jaga rumahnya, dia jaga benteng rumah tangga dia dengan baik, itu dah sama dengan dia berjihad di jalan Allah. Sama macam keluar berperang. Sekarang dah tak ada perang. Sebab itu jihad seorang perempuan, jihad seorang lelaki pun ialah menjaga, memastikan bahawa benteng rumah tangga ini kukuh. Islam, Al-Quran, hadis katakan bahawa untuk kita nak benteng rumah tangga, kita nak bina resilience rumah. Orang kahwin memanglah senang, tapi lepas kahwin tu, benda apa kita nak benteng tu? Dia ada 4 benteng yang kecil, dia ada 2 benteng luar. 4 benteng kecil yang dibina, kecil dari segi kecil sebutan, tapi besar dari segi impaknya. 4 benteng yang mesti kita bina. Pertamanya ialah akidah yang sihat dan murni. Minta maaf, akidah kalau tak sihat dan tak murni, percaya tak percaya dengan Tuhan, tak terima qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, tak percaya kata ada malaikat kiri kanan kita tulis segala amalan apa yang kita buat, tak percaya kata kalau kita abaikan rumah tangga ada malaikat yang akan tulis. Akidah tak sihat, rumah tangga goyang. Sebab itu benteng pertama adalah akidah yang sihat dan murni. Yang kedua, yang disebut di dalam banyak Al-Quran, hadis dan juga sunnah yang saya garapkan untuk kita jadikan sebagai renungan pada kali ini, ialah ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang bersih dari segala bid'ah dan tahayul, daripada segala khurafat, merupakan benteng kedua. Ni benteng ni. Masalahnya lepas kita kahwin, kita tak fikir tentang benteng dah. Kita fikir seronok, kita tak peduli. Hari-hari, pagi-pagi keluar kerja, balik kerja, tengok benda apa-apa nak makan-makan, kemudian sambung-sambunglah kerja-kerja rumah sikit, lepas tu malam tidur, besok sambung, bangun lagi pergi kerja. Kita tak serius dengan kehidupan kita. Kita tak tengok bahawa ada tak benteng ini dipacak dalam rumah tangga. Tiba-tiba saja kita terkejut bila rumah tangga kita bergoyang. Sebab kita tak ada benteng. Kan tadi kita cakap kata rumah tangga ni jihad. Rumah tangga ni maknanya berjihad jalan Allah. Orang berjihad, orang berperang, dia kena ada benteng, dia kena ada kubu. Orang serang kita kalau tak ada kubu, memang hancur lah. Hancur sejawab ni, memang kalah. Sebab tu nak ada benteng pertamanya adalah akidah yang sangat murni. Akidah kalau dah kuat, insya-Allah kau datanglah macam mana ujian pun kita kuat. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah yang kita buat, ibadah yang benar, ibadah yang bersih, ibadah yang bersih daripada segala bid'ah dan tahayul macam saya sebut tadi. Pastilah, tanyalah, semak, cek, kaji. Mana-mana rumah tangga yang mengalami masalah, satu soalan yang kita tanya, semayang tak ahli keluarganya? Semayang, kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Mesti. Rumah tangga yang hadapi masalah, antara kita kalau kita semak, wajiblah kita kata, jadi syarat, pasti dah. Dalam rumah tangga tu semayang dia tak jaga. Ibadat tu tak ke mana. Kalau semayang jaga pula kadang-kadang. Zakat bayar, zakat kadang-kadang tak bayar. Puasa kadang-kadang maknanya berhelah dengan Allah Subhanahu Taala. Nak bersama dengan suami isteri, dia buka puasa dulu. Tapi hati rasa tak sedap juga, datang juga tanya pada kita. Dia buka puasa bulan Ramadan, kita orang dah bersama. Bersama tak boleh, kena ganti balik puasa 2 bulan. Kita tak apa, kita buka puasa bukan bersama terus. Kita buka puasa makan dulu, kita gantilah 1 hari. Nak berhelah dengan Tuhan, berhelah lah.
Benteng kedua, ibadah. Yang ketiganya, benteng dalam rumah tangga yang kita kena bina ialah persaudaraan. Kena rasa suami itu macam saudara kita yang kita sanggup tolong bila dia dalam susah. Kena rasa isteri itu macam saudara kita, syaqaiq, saudara kandung. Kena rasa yang disebut dalam hadis An-Nisa syaqaiqur rijal, wanita itu macam saudara kandung lelaki, separuh orang lelaki. Kena rasa saudara, sesama adik-beradik, kena rasa saudara. Ini tak ya. Kadang-kadang kalau si abang tu buat adik, bergaduh lah, biasalah budak ni kan kena bergaduh. Si abang tu buat adik, mak ni pula lebih-lebih, pegang abang tu adik, balas balik. Kita tak ajar adik-adik, anak-anak kita ni sabar walaupun dia buat kamu, tapi dia saudara kamu. Maknanya ada tolak ansur dalam keluarga. Tak, mak pula kalau tak sempat si adik tu balas, mak pula tolong balas pula. Ini mana ada sikap saudara yang kita tanam dalam keluarga. Kita tak bina benteng. Tapi kalau kita bina benteng dalam rumah tangga kita, maknanya sikit sebanyak tu saudara. Anggaplah kata macam mana kalau dia sakit, kalau seorang anak sakit, kita tak nak lagi yang kedua tu dah sakit. Kalau seorang dah kena lepuk, dah cukup lah seorang je kena, janganlah dua-dua pula kena. Ini dia semangat ni yang kita tak tanam dalam anak-anak kita, dalam rumah tangga kita. Dan yang keempatnya ialah jalan hidup yang rabbani. Ini 4 benteng. Kalau tak ada, saya minta maaf cakap, sebab ni bukan saya yang cakap, ni wahyu yang cakap. Jalan hidup yang rabbani maknanya liku-liku hidup kita tu memang mengikut kepada dasar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ikut 4 ni, maknanya kita tak bina benteng dalam rumah tangga kita. Dan saya katakan bahawa membina benteng rumah tangga ni ada 4 benteng yang kita bina, ada 2 benteng lagi yang kena dibina oleh masyarakat dan orang sekeliling. Apa dia? Baik dan bijaksana. Ini pihak isteri 4, pihak suami 2 lah. Kepimpinan yang baik. Kalau isteri duk bina kaedah, kalau duk bina persaudaraan, tapi kepimpinan tu tak bijaksana, hancur juga rumah tangga. Tak ada kepimpinan yang baik, suami tak boleh memimpin. Yang keduanya, benteng yang kena ada untuk kita berjaya ialah kekuatan orang-orang beriman, kesanggupan hingga sanggup mereka itu berkorban, berjuang dan redha. Ini dia. Maknanya rumah tangga nak selamat, bukan tak rumah tangga lah, masyarakat pun kita kena ada orang-orang yang sanggup berkorban. Kalau semua orang tak sanggup berkorban, semua orang kira perut dia, semua orang kira nak rehat dia, mak kira nak rehat balik kerja penat, ayah kira nak rehat bila balik kerja penat, anak-anak pun nak rehat sebab sekolah letih, siapa pun tak nak korban untuk sesiapa. Tak adalah benteng rumah tangga itu terbina. Sebab tu kita lihat di sini, pokok persoalan kahwin memang senang, tapi nak membina benteng yang kukuh dalam rumah tangga bukan satu perkara yang mudah. Sebab itu kita tengok orang selalu bergaduh, berantakan, bertumbuk, mendera, dengar macam-macam. Puncanya kan apa? Ada jawapan ialah Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, cerita pada kita sebab pasal apa orang jadi bengis, orang jadi kasar, orang jadi bergaduh. Tak boleh salah sikit bergaduh. Kenapa? Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidak kamu melihat kepada orang-orang yang suka bergaduh, dan bila Al-Quran suruh mereka berhenti daripada bergaduh, kuffu aydiyakum, berhenti, jangan lagi bergaduh, jangan suka berantakan, maknanya jangan buat kacau bilau lah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sambung 2 perkara. Nak berhenti buat kacau bilau, nak berhenti bergaduh, kena ada ikut dengan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kena ada juga dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Kalau tak nak suruh berhenti bergaduh, tak diikuti dengan 2 benteng yang menguatkan jiwa kita untuk meneruskan semangat kedamaian ini, hari itu bolehlah berhenti bergaduh, esok bergaduh pula. Tak berhenti, kata orang macam anjing dan kucing, macam kapung kunyit, tak berhenti bergaduh. Sesama anak-anak kita pun tengok bergaduh, hari-hari bergaduh. Sampai kata orang tua dulu, kalau ada pusat kengkering tu kerebuih bagi makan dari pusat tu, bergaduh sangat. Kenapa bergaduh ni? Nak berhenti bergaduh, Allah sebut apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Ajar semuanya untuk bersembahyang. Gaduh juga. Kenapa ni? Sembahyang bergaduh juga. Sebab zakat tak bayar kot. Kadang-kadang kita lupa soal zakat ni. Ujung tahun seronok, selalu ada sale, ada shopping, habis-habis duit, habis gitu je lah, lupa nak bayar zakat. Itu yang menyebabkan kita tengok balik, kita cek balik.
Kita buka balik. Mana silap ni? Suis kat mana yang tak betulnya? Rupanya kalau orang suka bergaduh ni, Quran sebut, cara dia nak berhenti bergaduh ni, aqimus solat wa atuz zakah. Solat kena banyak, zakat kena baik. Falamma kutiba alaihimul qital izam fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khasyatillah. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan peperangan, tiba-tiba ada sekumpulan orang yang takutkan manusia itu seperti takut Allah, au asyadda khasyah, ataupun lebih daripada takut Allah. Wa qalu rabbuna lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Bila Allah suruh mereka perang, mereka tak mau. Mereka kata, ya Allah, kami takut mati, kami takut manusia. Rupanya dia takut manusia ni lebih daripada takut Allah. Allah sebut. Dulu nak perang sangat. Bila suruh perang, bila suruh berhenti perang, nak perang. Bila suruh perang di jalan Allah, takut. Orang-orang macam ini Allah sebut bahawa mereka ni suka kepada keduniaan. Katakan pada mereka bahawa keseronokan dunia ni sementara. Jadi saya nak katakan di sini bahawa benteng yang dibina dalam rumah tangga untuk rumah tangga kita ni, Allah sebut aqimus salat wa atuz zakah. Pastikan solat terdiri, ahli keluarga kamu semua buat solat. Pastikan zakat terbayar dalam keluarga. Insya-Allah yang lain serahkan pada Allah. Kita boleh selamat. Nah, kita bercakap tentang benteng. Orang kahwin sama banyak dengan orang cerai. Peratusan yang membuktikan yang kahwin pun ramai, yang cerai pun ramai. Sama banyak lah. Lagi banyak kahwin, lagi banyak cerai. Tak sampai 2 tahun, tak sampai 1 tahun. Utang perkahwinan pun belum habis bayar, dah bercerai. Kenapa jadi macam itu? Kenapa timbul persoalan itu? Kerana kita tak bina benteng. Apa benteng yang kita kena bina? Seperti yang saya sebutkan tadi, lepas perkahwinan, kita diam. Kita ingat kita dah selamat. Kita ingat dah kita punya, siapa nak ambil lagi? Kita ingat kita dah selamat. Tak, kita bukan duduk di dalam zon yang selamat lagi. Selepas kahwin, kita kena ada pemantapan. Pemantapan rumah tangga tu yang penting. Apa dia benda yang memantapkan rumah tangga kita? Yang saya khawatirkan, banyak rumah tangga yang lalai. Seperti yang saya sebut tadi, dia cuma fikir cari duit, balik cari duit, penat, rehat sekejap, anak-anak hantar pergi tuition, hantar pergi belajar, kemudian rehat sekejap. Tapi pemantapan dari segi ilmu yang kita curah dalam rumah tangga kita tu ada tak? Ada tak ahli keluarga ni menghadiri majlis ilmu? Ada tak kita panggil misalnya orang-orang berilmu datang ke rumah kita ni untuk nak beri ilmu-ilmu rohani? Ni rohani tak sentuh ni. Luaran bolehlah sentuh, rohani tak boleh sentuh. Kita boleh makan ubat tapi dia tak boleh tembus masuk dalam roh kita. Roh ni apa? Qulir ruh min amri rabbi. Bila orang bertanya tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh. Orang tanya roh ni apa? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan roh itu urusan Tuhan. Dan kamu tidak diberi tentang ilmu roh ini kecuali sedikit. Maknanya bila roh ni urusan Tuhan, nak baiki roh kena dengan balik pada Tuhan. Balik pada Tuhan. Sebab itu ilmu ni penting. Kalau kita seronok hari-hari, bukanlah seronok, maknanya kita lalai. Rutin hari-hari gitulah. Bangkit pagi, pergi kerja, balik kerja, tengoklah kain apa ke nak gosok sikit-sikit, masak makan semua. Tapi kita lalai dari segi ilmu tu, kita tak prihatin, kita tak serius dalam kehidupan. Sebab tu kita tak sabar dalam menghadapi ujian kehidupan rumah tangga. Sebab tak ada ilmu. Lepas tu nak suruh sabar, sedangkan dia punya kekuatan dalaman tak ada. Yang kedua, sentiasa melahirkan ada ruang bicara atau syura dalam rumah tangga. Rumah tangga ni jadi masalah kalau tak ada tempat nak bercakap. Tak boleh nak bercakap. Nak bercakap bila nak bercakap? Nak bercakap malam. I letih lah besok je lah bercakap. Nak jaga besok pasal waktu sibuk ni lah you nak bercakap ni. I nak pergi kerja ni. Tak betul lain lah nak bercakap. Dalam telefon I tengah nak meeting ni. Bila nak bercakap? Tak ada ruang syura. Maka kaya Allah sebut dalam Al-Quran ya, Allah suruh kita bincang daripada perkara sekecil-kecil sampai perkara yang sebesar-besar. Pernah tak kita duduk sama-sama kita bincang, Bang, kita ni nak besarkan anak kita macam mana? Apa metod yang kita nak guna? Tak ada lah, kau main besar sendiri macam tu je lah. Kita tak pernah serius bincang. Apakah cara yang kita nak terapkan pada anak-anak untuk besarkan anak-anak kita? Tak bincang. Allah sentuh sikit aja. Allah sebut apa dalam Quran? Bincang soal anak susu anak. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah apa? Fala junaha alaikum, tak jadi masalah daripada kamu kalau kamu nak berhentikan susu anak kamu dengan syarat apa? Wa tasyawurin bainahuma, syura antara suami isteri.
Ya Allah, tak pernah dengar ya suami isteri bincang nak susukan anak berapa tahun, nak berhentikan susu, nak lah susu. Dia main netik aja, dia main susu, tak pernah tanya sepatah pun kat suami. Suami pun tak pernah tanya. Sebab suami pun tak baca Quran. Mana nak tanya? Masing-masing pun tak faham. Sedangkan Quran sentuh apa? Nak susukan anak tu kena syura suami isteri. Isteri kena tanya suami, bang ni saya nak susukan anak kita 2 tahun. Suami pun kata 1.5 tahun jadilah kot. Kan maknanya gitulah. Ada suami, sebab tu timbul masalah dalam masyarakat. Ini suami terpinggir. Bila isteri dapat anak, isteri dalam pantang waktulah suami itu buat hal. Sebab kita nak mengandung pun kita tak pernah berbincang. Mengandung pun sedia je accident kan. Kita nak menyusukan anak pun kita nak syura. Jadi macam mana ni kita ni? Tak serius dalam hidup ni. Kita tak bina binting. Pertamanya saya sebutkan tadi ilmu. Keduanya kita ada ruang bicara, ruang untuk kita syura, ruang untuk tegur, ruang untuk melahirkan rasa tak puas hati. Misalnya kalau ada apa-apa tak kena, tak kuasa aku nak cakap lah. Kalau yang isteri tu diam, paling tidak merajuk, banyak sikit tarik muka 44. Paling-paling simpan 40 hari, lepas tu meletup jadi volcano. Suami pula dah tak puas hati, malah cakap start kereta keluar, habis. Itukah cara kita menyelesaikan masalah? Tak adakah ruang bicara untuk kita fikir, ada tak kena kita ni? Ada yang tak seronok? Tak, malah cakap, tak kuasa nak cakap. Biar je lah, malah bingit kepala, diam je. Kita sorok masalah kita bawah kapet, bawah medani. Kita tak selesaikan, kita tidak ada ruang bicara. Jamaah dalam setiap perkara. Ada tak jamaah kita dalam rumah tangga? Ya, jamaah makan, jamaah solat. Ni jamaah memang solat tu jamaah ke masing-masing solat masing-masing. Apa tidaknya nak tunggu padanlah dengan suami pun masuk bilik air dekat setengah jam mandi. Isteri pun nak tunggu apa ni, nak masak lagi ni kat dapur ni lah, nak tunggu dia ni, semayang dulu. Suami pun tengok-tengok anak pun dah semayang, dia pun semayang dulu. Tak ada jemaah. Makan pun isteri masak-masak dulu, dia makan dulu. Suami pandai lah kau seluk dalam periuk sekejap lagi. Anak bila sempat makan depan TV. Apa nak jadi kita ni? Mana jemaah keluarga kita? Kita tak serius. Kita tak pandang benda ni sebagai serius. Kita tak serius dalam kehidupan. Kalau kita serius, kita ambil perhatian benda ni. Dan yang keempatnya, dakwah yang berterusan dalam rumah tangga. Ada tak? Ada tak dakwah dalam rumah tangga kita? Bila sebut kata dakwah, janganlah ingat kata ceramah aja. Janganlah nampak kata khutbah Jumaat aja. Janganlah nampak kata forum perdana aja. Kata dakwah dalam rumah tangga, dia tegur menegur. Itulah dakwah. Maknanya, kalau nampak ada tak baik, nampak ada benda mungkar, kita larang. Ada ma'ruf yang tak dibuat, disuruh, itu maknanya dakwah. Ada tak dakwah berjalan dalam rumah tangga? Kalau tak ada, maknanya tak serius. Kalau tak ada, maknanya rumah tangga kita tak berkubu. Tak ada kubu, tak ada pertahanan. Rumah tangga ni kalau diserang, bila-bila boleh runtuh, bila-bila boleh jatuh. Ini dia. Dan yang seterusnya, yang kelima, penilaian dari masa ke semasa. Ada tak kita buat postmortem? Postmortem ni janganlah tunggu orang mati je postmortem. Postmortem ni maknanya tahun-tahun yang kata muhasabah tu postmortem lah. Kalau di syarikat company pun tiap-tiap tahun dia panggil juru audit datang buat muhasabah balik, accountant datang buat accountant tengok balik lah kira-kira, buat hisap kira-kira. Kita lah hidup pun kena ada muhasabah, kena ada kira-kira dalam hidup. Kira tengok, kita ni bang 10 tahun duduk macam ni, bila nak pergi ke Mekah ni? Duit dah macam-macam belanja, harta dah banyak, bila nak muhasabah, bila nak cukupkan rukun? Ada tak muhasabah? Ada tak muhasabah? Alhamdulillah kita ni dah banyak benda baik, tapi kita boleh buat lagi baik. Apa benda? Kita dah cukup, mari kita tolong orang lain pula yang kurang. Muhasabah ni penting. Kalau tak ada muhasabah, kan kita sebut perkahwinan ni umpama macam company lah juga, dia syarikat. Allah sebut dalam Al-Quran, dia pun syarikat. Syarikat dia pun syarikat bertulis, cuma misaqan ghaliza, dia punya perjanjian tu kuat. Dia tak macam perjanjian lain yang longgar, perjanjian dia kuat sebab bersaksikan Allah Subhanahu Taala. Jadi ada tak kita buat penilaian daripada masa ke semasa, dan adakah kita sanggup untuk berubah yang terakhirnya? Yang terakhir, benteng rumah tangga ni ialah kesanggupan untuk berubah dari semasa ke semasa. Manusia ni dia berubah. 10 tahun kahwin tak sama, 20 tahun kahwin tak sama, 30 tahun kahwin tak sama. Maknanya daripada tahun ke tahun tu ada perubahan. Perubahan macam mana? Tambah jadi baik lah. Berubah kalau jadi tak baik tu bukan nama berubah. Dulu masa kahwin belum dapat anak, cara lain.
belum kahwin, masa belum ada anak, kita ada masa banyak kosong bersama, isteri boleh layan dengan baik, kita pun ada ruang banyak boleh main dengan kawan-kawan. Dah ada anak, mari anak pula sampai 6 orang. Takkanlah sempat isteri kita nak jadi macam masa-masa tak ada anak. Kita kena ada sanggup untuk berubah lah. Dulu tak ada anak, sudah tentu layannya lebih lain. Sekarang ada anak, kena ada tolak ansur lah. Janganlah timbulkan pula runtutan. Dulu you layan I bukan main baik. Ya? Dulu you bukan minyak wangi. Dulu pakai minyak wangi, sekarang pakai minyak angin. Macam mana dah tua-tua? Dulu boleh lah wangi-wangi, sekarang kena pakai minyak angin lah, sakit lutut, banyak kerja. Jadi sanggup menghadapi perubahan. Kemudian bila anak-anak dah besar, anak-anak dah dewasa, anak dah keluar belajar, anak dah kahwin, kita tinggal berdua, berubah pula caranya. Maknanya ni masa tu kita nak hubung balik, nak kuatkan balik kehidupan, sanggup berubah. Kuncinya ialah kita melihat kepada perubahan tu dan kita sanggup untuk melayari perubahan tu dan kita peka pada perubahan. Setengah orang tak, daripada dulu macam sampailah sekarang, sampai dah beranak cucu, macam itulah caranya. Dia tak berubah, peka pada perubahan. Selera orang berumur pun dah lain. Kalau dulu lain. Kalau dulu seronok-seronok suka nak dengar lagu rancak-rancak ragat. Sekarang tak nak dah. Nak dengar lagu-lagu nasyid pula. Ada di jiwa dah lagu tu. Berubah. Maknanya benteng rumah tangga, insya-Allah kalau 6 perkara kita sebut, 4 perkara yang wajib jadi benteng asasi, 2 perkara benteng yang luaran, dan 6 perkara ni kita buat sebagai pemantapan dalam rumah tangga. Percayalah, rumah tangga dan kubu rumah tangga kita cukup kuat, insya-Allah. Sama-sama kita renungi, kita tengok balik, ada tak yang mana yang kurang, masih lagi ada kesempatan untuk memperbaiki, sebagai renungan untuk diri saya sendiri dan untuk saudara penonton yang dirahmati Allah. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.